Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Tuan Saipul bin Ayub. Pada hari ini, saya Nur Salha binti Muhammad Azlan bersama rakan-rakan saya iaitu Husna dan Syifa akan mempersembahkan tugas satu berkaitan implikasi isu-isu persepadanan dan tuntutan bertindih di Malaysia. Sebagai permulaan, saya akan memberikan sedikit pengenalan berkaitan isu persepadanan yang wujud di dalam negara kita ini. Isu yang pertama adalah berkaitan dengan Pulau Batu Putih yang berlaku pada tahun 1979 di mana pada waktu tersebut Malaysia telah menerbitkan peta rasmi kita yang baharu dengan memasukkan Pulau Batu Putih di dalam perairan wilayah kita. Jarak Pulau Batu Putih adalah lebih jauh dari titik terdekat Singapura iaitu 46 km berbanding dengan Johor iaitu 14.3 km. Selain itu, Malaysia juga mengalami masalah yang sama di Pulau Sipadan Seporna Sabah. Isu ini menjadi hangat diperkatakan oleh semua berita kerana pulau tersebut menjadi rebutan antara negara-negara jiran kita iaitu negara Filipina dan juga Indonesia. Berdasarkan peta negara yang telah saya lampirkan, kita dapat melihat dengan jelas mengapa berlakunya konflik tuntutan bertindih ini. Kedudukan kedua-dua pulau negara Malaysia terletak berhampiran dengan negara jiran yang menyebabkan berlakunya perebutan hak antara negara masing-masing. Baiklah, saya pasti semua nak tahu kenapa berlakunya konflik tuntutan bertindih ini. Pertama sekali, pulau-pulau ini mempunyai pelbagai hasil galian yang belum diterokai. Sebagai contoh yang dapat saya berikan ialah biji timah, petroleum dan juga gas asli. Selain itu, terdapat juga hasil-hasil hutan seperti kayu jati. Selain itu, pulau-pulau ini kaya dengan sumber biodiversity yang menjadi tarikan utama pelancong dan juga pedagang luar. Sebagai contoh, Pulau Sipadan di Sabah terkenal dengan keindahan alam semula jadi serta kehidupan akuatiknya. Seterusnya, pulau-pulau ini terletak di tempat yang sangat-sangat strategik. Contohnya, jarak Pulau Batu Putih dengan negeri Johor yang terletak di Malaysia hanya 7.7 batu nautikal, manakala jarak pulau tersebut dengan Singapura adalah sebanyak 25 batu nautikal yang menyebabkan pulau tersebut menjadi rebutan Singapura. Seterusnya, terdapat alasan dari segi sejarah yang mengatakan Pulau Batu Putih dalam pentadbiran Empayar Johor Riau. Di samping itu, kita dapat lihat wujudnya Terra Nullius. Untuk pengetahuan semua, Terra Nullius ini merujuk kepada sesuatu tempat yang tidak dituntut oleh negara yang berdaulat dan segala keputusan yang dilakukan haruslah disahkan oleh kuasa barat. Berdasarkan isu tuntutan bertindih Pulau Batu Putih, Singapura menyatakan bahawa Pulau Batu Putih yang berkeluasan sebuah padang bola sepak itu tidak berpenghuni sejak dahulu lagi. Oleh itu, pihak Singapura berhak untuk menuntut pulau tersebut. Kemudian, Malaysia perlu mendakwa pulau tersebut bukanlah Terra Nullius. Ini kerana pulau itu menjadi tempat nelayan untuk berlindung apabila berhadapan dengan ribut kencang dan ancaman lanun. Malah, perairannya menjadikan kawasan tersebut merupakan kawasan yang sangat strategik untuk menangkap ikan bagi orang-orang di laut. Akhir sekali merupakan Perjanjian Crawford. Perjanjian ini telah ditandatangani pada 2 Ogos 1824 antara Great Britain dengan Kesultanan Johor. Melalui perjanjian ini, Kesultanan Johor menyerahkan pulau tersebut kepada Singapura dalam lingkungan 10 batu sahaja kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris. Sedangkan Pulau Batu Putih berukuran 25.5 batu nautika dari Singapura. Ini mengakibatkan berlakunya konflik antara negeri Johor dan Singapura. Jelaslah bahawa melalui isu persepadanan dan tuntutan bertindih ini, kita dapat memperoleh implikasinya secara langsung maupun tidak langsung kepada sistem pendidikan dan juga pendapatan di dalam negara kita. Antara implikasi kepada sistem pendidikan di negara kita ialah kurangnya prasarana dan juga pembangunan. Hal yang demikian kerana kerajaan terpaksa memberikan tumpuan yang lebih kepada aspek keselamatan rakyat dan negara berbanding sektor pendidikan kita. Contohnya, kerajaan tiada dana yang cukup untuk membangunkan sekolah
di kawasan pedalaman yang daif serta tidak dapat menyediakan alat bantuan mengajar kepada guru-guru dan juga murid-murid di sekolah. Berdasarkan Keratan Akhbar Berita Harian di sini, jelaslah bahawa kerajaan kita amat mementingkan keselamatan negara dan nyawa rakyat agar kedaulatan dan keamanan negara kita dapat dipelihara. Implikasi seterusnya ialah mewujudkan pendidikan yang tidak formal. Pendidikan tidak formal ini wujud disebabkan oleh perintah darurat yang telah diisytiharkan oleh pihak kerajaan yang telah membataskan pergerakan golongan anak muda ini untuk menimba ilmu di sekolah. Oleh itu, para sukarelawan telah mewujudkan kelas-kelas yang tidak formal di masjid yang berdekatan, surau atau dewan utama dengan fokus utamanya untuk mendidik kanak-kanak agar mereka celik huruf. Dari segi pendapatan negara, kesan persepadanan dan tuntutan bertindih ini menyebabkan segala kegiatan ekonomi di dalam negara terjejas. Contohnya dari segi perdagangan di mana pedagang luar tidak dapat masuk ke dalam negara kita serta tidak dapat melakukan aktiviti perdagangan kerana pada waktu tersebut wujudnya perintah berkurung yang dikenali sebagai darurat. Perintah tersebut telah dikuatkuasakan oleh pihak kerajaan dan perlu dipatuhi oleh semua penduduk setempat. Hal ini juga menyebabkan pedagang tempatan tidak dapat mengeksport barangan kita ke luar negara disebabkan oleh kekurangan tenaga buruh. Selain itu, kekurangan pelancong dari luar negara juga turut memberikan impak kepada keluaran dalam negara kasar kita yang menyebabkan kemasukan wang ke dalam negara kita menjadi defisit. Untuk pengetahuan semua, defisit ini merupakan perbelanjaan yang berlebihan berbanding keuntungan yang diperolehi. Seterusnya, Gabenor Bank Negara turut mengeluarkan kenyataan bahawa nilai mata wang negara kita merudum kerana wujudnya isu ini yang tidak memberikan sebarang keuntungan kepada ekonomi negara. Hal ini mewujudkan kemelesetan ekonomi. Implikasi yang seterusnya ialah perbelanjaan kerajaan meningkat. Hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan telah mengeluarkan peruntukan wang untuk meningkatkan tahap keselamatan di persepadanan negara kita. Kerajaan juga telah bekerjasama dengan negara-negara lain seperti negara Laos, Thailand dan Brunei untuk menjaga dan mengawal perairan dan sempadan negara di darat, laut dan udara melalui bantuan pertahanan. Antara pihak yang terlibat ialah anggota askar, Pasukan Gerakan Am PGA, Pasukan Khas Laut Paskal, Pasukan Khas Udara Paskal. Mereka ini ditugaskan untuk melindungi dan membuat penyamaran serta meronda kawasan sempadan dan pulau bagi menghalang sebarang bentuk kemasukan secara haram ke dalam negara kita. Baiklah, untuk penerangan berkaitan implikasi yang lebih lanjut, saya serahkan kepada Saudari Syifa untuk meneruskan pembentangan beliau. Silakan Saudari Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Salha atas penerangan yang sangat jelas dan baik sebentar tadi. Baiklah, nama diberi tanpa dipinta Nur Syifa Arissa binti Risman dari kelas PPS 2.06. Saya akan menambah beberapa info tambahan tentang implikasi konflik persempadanan dan tuntutan bertindih terhadap pendapatan dan pendidikan di negara kita. Selain daripada implikasi terhadap pendapatan yang telah dinyatakan oleh Saudari Salha tadi, dapatan implikasi saya pula ialah pelaburan di negara kita akan terjejas. Hal ini kerana para pelabur tidak yakin untuk melabur di negara kita kerana mereka beranggapan mungkin akan berlakunya kerugian berbanding mendapat keuntungan apabila melabur di negara kita. Hal ini kerana Malaysia mempunyai masalah dengan negara-negara lain seperti konflik persempadanan yang telah berlaku. Seterusnya, untuk menarik pelabur asing, hubungan diplomatik di negara kita perlulah seimbang. Apabila berlakunya ketidakseimbangan hubungan diplomatik dengan negara luar, terutamanya dalam kalangan negara ASEAN, maka para pelabur berasa khawatir dan bimbang untuk meneruskan pelaburan mereka di negara kita kerana kebanyakannya tidak ingin mengambil risiko yang akan turut menjejaskan ekonomi mereka. Kesannya,
pendapatan negara akan berkurang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya syarikat luar yang ingin melabur di negara kita. Tuntasnya, tiada pengaliran masuk mata wang asing ke dalam negara kita yang memainkan peranan penting untuk memacu ekonomi kita untuk berkembang ke arah negara yang lebih maju. Seterusnya, import dan ekspor negara turut terjejas akibat daripada konflik dan isu pertindihan yang berlaku. Permintaan dari negara luar berkurang kerana mereka lebih berminat untuk mengimport barangan dari negara lain yang turut mengekspor barangan yang sama seperti negara kita. Secara tidak langsung, pendapatan negara akan semakin menurun dari masa ke masa apabila kurangnya jumlah ekspor barangan ke negara luar. Ekspor barangan ke luar negara penting agar dapat merealisasikan hasrat Malaysia untuk menjadi negara industri pengeluaran di satu hari nanti. Kesan daripada kurangnya barangan import dari negara luar berlakunya kenaikan harga barangan, terutamanya barangan keperluan seharian seperti gandum dan juga telur. Hal ini disebabkan oleh stok makanan keperluan dan barangan keperluan harian yang berada di pasaran semakin terhad kerana tiada negara yang sudi untuk mengeksport barangan mereka ke dalam negara kita. Pada masa yang sama, nilai wang ringgit yang semakin susut juga menyebabkan rakyat terpaksa menanggung beban kerana perlu mengeluarkan duit yang lebih untuk berbelanja berbanding sebelum ini. Seterusnya, perkembangan teknologi di negara kita akan terbantut kerana terdapat barangan yang tidak dapat diimport dari negara yang lebih maju sehingga menyebabkan teknologi di negara kita semakin mundur dan tidak maju seperti negara-negara lain. Selanjutnya, saya akan menghuraikan implikasi terhadap sistem pendidikan negara setelah berlakunya konflik persempadanan dan tuntutan bertindih. Antaranya ialah pelajar akan merasai kesulitan dalam pembelajaran kerana para pelajar susah untuk diterima masuk dan belajar di negara-negara luar. Umum mengetahui terdapat negara luar yang menawarkan kos yang lebih hebat, namun mereka kurang yakin untuk mengambil pelajar dari Malaysia kerana mempunyai masalah dengan negara-negara mereka. Mereka juga turut merisaukan keamanan negara akan tergugat apabila membenarkan pelajar dari negara kita untuk menetap dan menuntut ilmu di sana. Pelajar juga tidak dapat belajar dengan selesa kerana peruntukan kewangan untuk pendidikan negara juga semakin berkurang kesan daripada terjejasnya pendapatan ekonomi tadi. Hal ini akan menyebabkan para pelajar merasa terbeban kerana mereka perlu menanggung kos pembelajaran yang tinggi tanpa bantuan daripada mana-mana pihak, terutamanya pihak kerajaan. Seterusnya, graduan yang kurang mahir. Kerana apa? Kerana sistem pendidikan di negara kita kurang sesuai apabila hendak diaplikasikan dalam sektor pekerjaan kerana lebih mengutamakan teori berbanding praktikal. Hal ini akan menyebabkan kurangnya peluang untuk mereka berkecimpung dalam bidang yang telah mereka ambil ketika menuntut di Menara Gading. Berbalik dengan negara luar yang lebih mementingkan praktikal berbanding di samping belajar juga teori. Hal ini akan dapat melahirkan graduan yang lebih berkualiti dan berdaya saing terutamanya apabila memasuki alam pekerjaan kelak. Sebelum saya menyerahkan pembentangan ini kepada saudari Husna, izinkan saya untuk menguraikan sedikit lagi implikasi terhadap pendidikan di negara kita, iaitu sistem pendidikan akan menjadi lemah. Mengapa saya cakap begitu? Kerana berlakunya kemudahan yang tidak lengkap disebabkan oleh pendapatan negara yang semakin berkurang. Sebagai contoh, kemudahan untuk belajar dalam bidang kemahiran menjadi sukar kerana terdapat mesin-mesin yang perlu digunakan ketika sesi pembelajaran memerlukan kerajaan untuk mengeluarkan kos yang agak tinggi. Jadi, bagaimana negara kita dapat memperuntukkan keperluan tersebut jika negara kita semakin merosot ekonominya? Jadi, pihak kerajaan tidak dapat menyediakan kemudahan yang lengkap untuk para pelajar.
Seterusnya, akan melahirkan generasi yang kurang berkualiti kerana perancangan sistem pendidikan negara sama ada di peringkat sekolah ataupun universiti tidak responsif dan tidak selari bagi memenuhi keperluan negara dalam masa 10 hingga 15 tahun akan datang. Seharusnya, kandungan pelajaran perlu selari dengan keperluan masa hadapan, bukan hanya membabitkan tahun persekolahan dan tempoh persekolahan yang panjang namun tidak dapat memberikan kemahiran yang terbaik kepada pelajar untuk mengaplikasikannya di alam pekerjaan kelak. Dan imej negara Malaysia akan turut terjejas. Kerana apa? Kerana kurangnya golongan bijak pandai, terutamanya dalam kalangan generasi muda yang bertanggungjawab untuk memajukan lagi ekonomi, pendidikan dan juga memajukan lagi negara kita untuk berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain yang lebih maju. Secara tidak langsung, negara-negara lain yang lebih hebat akan memandang rendah, memandang enteng kepada negara kita kerana mereka lebih mempunyai lebih ramai cendekiawan yang dapat mengharumkan nama negara mereka dan bertanggungjawab untuk memajukan lagi sektor ekonomi di negara mereka. Sekian daripada saya. Seterusnya saya serahkan perbincangan ini kepada saudari Husna. Terima kasih saudari Arisa atas penerangan yang telah beliau sampaikan sebentar tadi. Penerangan beliau sangatlah jelas dan penuh dengan isi maklumat. Baiklah, sebelum saya mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syahzani Muslim binti Mozli dan isi saya pada implikasi isu persepadanan dan tuntutan bertindih pada pendapatan negara kita ialah rakyat Malaysia kebanyakannya akan kehilangan pekerjaan majikan mereka tidak akan mengambil risiko majikan mereka akan memberhentikan pekerjaan kerana mereka tidak mahu mengambil risiko atas keadaan ekonomi yang tidak stabil seperti masa kini. Hal ini juga akan memberi kesan yang buruk kepada rakyat Malaysia yang bekerja di negara jiran seperti Singapura, Brunei dan Thailand kerana mereka juga akan turut menerima tempiasan sama seperti kita. Seperti yang kita sedia maklum, peluang pekerjaan di negara kita sangatlah sedikit dan untuk mendapatkan pekerjaan tetap amatlah sukar pada zaman serba moden ini. Oleh itu, sudah pasti sektor pekerjaan negara kita juga akan semakin berkurang. Kesan daripada kehilangan pekerjaan ini ialah seseorang itu tidak mempunyai pendapatan. Seorang individu itu akan berasa tertekan kerana tidak mempunyai pendapatan untuk membeli sebarang keperluan hidupan seperti barangan-barangan basah. Jika isu ini terus terjadi tanpa mempunyai sebarang penyelesaian, maka sudah pasti rakyat Malaysia juga akan turut terkena tempias kerana negara jiran tidak akan mengambil rakyat Malaysia sebagai pekerja. Hal ini lebih membimbangkan apabila rakyat Malaysia kita akan diisytihar muflis yang berpunca daripada masalah isu persepadanan dan tuntutan bertindih yang tidak diselesaikan dengan kadar yang segera. Tidak cukup dengan kesan yang saya nyatakan sebentar tadi, maka kesan seterusnya ialah kos sara hidup akan meningkat terutamanya di kawasan bandar yang mempunyai kadar penduduk yang ramai. Kos sara hidup juga akan menjadi perkara yang serius dan kadar kemiskinan dalam kalangan penduduk bandar juga akan turut meningkat. Mereka tidak mempunyai kewangan yang kukuh bagi menampung keperluan hidup sendiri ataupun keluarga. Amat menyedihkan lagi, kebahagiaan sebuah keluarga juga akan terjejas kerana masalah kewangan yang serius. Kerajaan juga tidak mampu untuk memberi sebarang bantuan kepada rakyat kerana mereka merasakan pendapatan negara sendiri juga semakin susut saban hari. Hal lain yang dapat diperoleh secara tidak langsung pada pendapatan negara juga akan semakin berkurang. Hal ini kerana terdapat ramai individu yang tidak mampu membeli barangan keperluan hidupan kerana mereka tidak mempunyai sebarang pendapatan. Ekonomi negara juga akan terkesan jika masalah ini tidak diselesaikan dengan kadar segera apabila rakyat negara sendiri tidak mempunyai kewangan untuk membeli sebarang jualan produk Malaysia, maka barangan Malaysia tidak mempunyai sebarang permintaan. Seseorang individu itu sendiri tidak mampu untuk menaikkan ekonomi negara yang berpunca daripada masalah kehilangan pekerjaan yang telah saya terangkan sebelum ini.
Malahan, permintaan produk dan perkhidmatan Malaysia juga akan semakin berkurang. Hal ini kerana negara jiran seperti Singapura dan Thailand tidak mahu berurus niaga dengan negara kita. Mereka akan melakukan protes ataupun boikot kepada barangan Malaysia yang berpunca daripada sikap tidak puas hati antara satu sama lain. Perkara ini hanyalah akan memberikan masalah kepada kewangan negara kita yang semakin serius. Seperti yang kita sedia maklum, negara kita banyak mengeksport barangan dan produk ke negara jiran bagi menaikkan ekonomi negara. Namun usaha ini akan terkubur begitu sahaja jika masalah ini tidak diselesaikan dan akan menjadi masalah utama sama ada di kawasan perairan atau darat. Saya akan meneruskan pembentangan saya dengan implikasi isu persepadanan dan tuntutan bertindih terhadap pendidikan di Malaysia. Antara implikasinya ialah perkongsian ilmu antara dua negara akan terbantut kerana konflik ini. Kerana konflik ini yang menyebabkan kedua-dua negara tidak dapat bertukar idea tentang dalam bidang pendidikan. Kerana mereka tidak mahu berganding bahu bersama-sama bagi memastikan kemajuan dalam sistem pendidikan. Melalui masalah ini juga, murid akan mendapat tempias. Sebagai contoh, murid tidak dapat berfikir secara kreatif dan kritis kerana sistem pendidikan yang tidak mempunyai sebarang perubahan dan semenjak lama dahulu. Murid juga akan berasa bosan dengan kaedah yang lama yang telah diperkenalkan lama dahulu, yang menyebabkan murid tidak dapat mengaplikasi daya kreativiti dalam diri mereka masing-masing ketika proses pengajaran dijalankan. Di samping itu, pendidikan lemah masih diterapkan di sekolah-sekolah Malaysia. Hal ini berpunca kerana kita tidak menggunakan sebarang idea-idea daripada negara luar bagi menjadikan negara kita seiring dengan negara barat yang lebih maju supaya kita berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah bersama negara yang lain. Sistem pendidikan negara kita juga tidak mengalami sebarang kemajuan dalam bidang ini kerana kerajaan negara tidak mempunyai pendapat ataupun idea-idea baru bagi memastikan pendidikan di negara kita lebih maju ke depan mengikut peredaran zaman. Misalnya, penggunaan papan putih di dalam kelas sepatutnya digantikan dengan smart board yang dapat menarik perhatian murid-murid pada masa kini. Akhir sekali, implikasi yang seterusnya ialah program pertukaran pelajar akan dihentikan sama sekali. Perkara ini berlaku kerana negara yang terlibat dengan isu ini tidak mahu menerima pelajar di negara kita. Kesian negatif juga yang akan berlaku ialah pelajar negara kita tidak dapat berpeluang untuk merasai budaya negara luar yang begitu berbeza dengan negara kita sendiri. Selain itu, jaringan sosial pelajar juga tidak dapat berkembang kerana mereka hanya berkomunikasi dengan masyarakat di Malaysia, dengan pelajar di Malaysia dan masyarakat di Malaysia sahaja tanpa berjumpa dengan negara luar. Kesimpulannya, negara Malaysia perlulah mengambil langkah yang bijak dalam menyelesaikan isu-isu konflik persepadanan dan tuntutan bertindih antara negara jiran. Isu-isu ini boleh mengeruhkan hubungan diplomatik yang telah dijalankan lama dahulu sekaligus mendatangkan kesan-kesan negatif terutamanya dari segi pendapatan dan pendidikan negara. Oleh itu, pihak kerajaan sewajarnya memastikan implikasi-implikasi ini tidak akan terjadi kerana perkara ini hanya merugikan kedua-dua belah pihak. Sekian sahaja daripada kami. Izinkan saya mengakhiri pembentangan ini dengan serangkap pantun. Beli swasta di kota tinggi, selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersuara lagi.